الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dirikan Tuan Imam, Tuan Nazir Masjid Barisan EJK, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Marilah pada malam ini kita merapatkan rasa tinggi syukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam, dan seterusnya nikmat kesihatan dan juga masa lapang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada-Nya. Masih tak terlambat tuan-tuan untuk kita memasang azam untuk tahun 2024 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Selalu kita mendengar hari ini lebih baik daripada semalam, dan begitulah seterusnya. Seorang itu sentiasa upgrade kehidupannya, upgrade amalannya. Jadi tuan-tuan, kita masuk tahun 2024 ini, mudah-mudahan kita prepare untuk kita punya amalan. Soalnya nak prepare amalan bermula dengan ilmu, pengetahuan, tingkatkan pengetahuan agama kita, skill untuk kehidupan kita. Maka apabila kita dah ada ilmu, dengan ilmu kita akan beramal. Al-ilmu bila amalin kasajari bila thamari. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tidak berbuah. Jadi selepas kita beramal, maka kita sebarkan, kita share, kita lakukan dakwah kepada dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, itulah yang kita boleh capai. Apabila kita menyebarkan, maka ia akan ingat, kita akan mudah melakukan kebaikan, sebab ketika kita share dengan orang lain. Hadirin tuan-tuan, pada malam ini kita sambung jenis-jenis thariqah ataupun metod dalam dakwah. Sebenarnya metod berdakwah ini selalu kita sebut hikmah mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Sebagaimana dalam surah yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Maka kita akan sebut 3 jenis metod. Maka perbahasan ini adalah lanjutan daripada perbahasan metod dalam bab unsur dakwah. Tentu ingat lagi unsur dakwah. Ada da'i, pendakwah. Ada mad'u, orang yang didakwahi, orang yang diajak. Ada maudhu', isi kandungan dakwah ataupun topik. Ada metod tariqah, cara berdakwah. Apa cara? Seterusnya ada wasilah. Apakah alat untuk kita nak sampaikan? Guna alat apa? Kalau tak ada alat, kita tak boleh buat apa. Kena pakai alat. Ada tool ya. Maka
Metod dakwah ini termasuk dalam bab unsur dakwah yang kita sebut tadi. Ke dalam perbahasan tersebut telah diuraikan bahawa tariqah dakwah secara tegas disebutkan dalam Al-Quran, terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125, iaitulah hikmah mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebat berbantah-bantah secara baik. Maka yang pertama iaitulah tentang hikmah, yang mana hikmah ini memiliki pengertian yang bermacam-macam, banyak makna hikmah. Jangan tuan-tuan maknakan hikmah hanya satu saja, sopan santun hikmah, bijaksana hikmah. Kalau watan tu kita hikmah, hikmah juga watan. Hikmah juga dalam didikan, disiplin, pengajaran, ketegasan. Ada orang apabila kita bertegas di dalam ucapan, kita mengajar, dia anggap tak hikmah. Hikmah ni macam mendidik itu hikmah. Walaupun kita watan barangkali, kita hukum barangkali, ini hikmah. Ada orang di penjara, itulah hikmahnya. Dengan dia di penjara, dia berubah, kan? Maknanya hikmah itu terlalu luas. Maka antaranya Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan hikmah itu perkataan yang tegas disertai dengan dalil yang memperjelas kebenaran dan menghilang keraguan. Itu adalah hikmah. Dia sebut dengan jelas, dengan tegas, berdasarkan dalil, dengan hujah, untuk menjelaskan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Itu mana hikmah. Jangan hikmah ni mesti orang kutuk kita relax, kita tahu bodoh. Itu hikmah Ustaz. Maknanya dia tengok level orang yang berbicara dengan kita. Kita kena terangkan kebenaran walaupun pahit. Cerita lah. Walaupun orang tak suka, kena cerita, kena bagi tahu makna menghilangkan keraguan. Hikmah. Walaupun pendengar rasa pedih, rasa macam rasa terhina ni, itu salah satu hikmah yang menyebabkan dia berubah. Ada orang kalau kita tegur biasa-biasa, dia tak berubah. Dia kena tegur sehingga kena rotan, baru ubah. Tu anak kita contoh kan. Kalau sekadar cakap, dia tak berubah. Tapi kalau menusuk dalam kalbu, barulah berubah. Sentak Ustaz, sentak dia. Jadi pun dia berubah. Dia ingat sampai mati. Dia pun berubah disebabkan sentak tadi. Ada saya tengok satu kes, apabila dia baca Quran, ialah orang tengah buat PhD baca Quran, anggap semua pandai lah. Satu hari halaqah, dalam halaqah Quran, baca Quran, jin tanah dipanggil jin tanah. Salah sebut. Ketawa semua orang dalam halaqah tu. Maka berubah muka dia. Berubah muka dia tuan-tuan. Umur dah 30 lebih, tapi tak berapa pandai baca Quran. Halaqah tadarus Al-Quran. Jadi orang pakat tengok, orang semua ketawa, maka orang tak sengaja ketawa tu, bukannya sengaja. Maka bermula daripada itu dia berubah, mulai nak mengaji, membelek Quran, selepas tu menghafal Quran, akhirnya hafal 30 juzuk. Tu kita kata nampak macam sesuatu yang memalukan dia, tetapi hikmahnya berubah, boleh jadi hafal Quran 30 juzuk walaupun tak berusia. Contohlah, ini ada berlaku kepada sahabat kita, kawan kita di luar sana. Kadang-kadang disebabkan ucapan tadi yang tegas dengan dalil menghilangkan keraguan, maka dia berubah. Hikmah daripada apa? Tersalah sebut. Hikmah apa? Orang terketawakan dia, maka dia berubah. Hikmah. Tapi jangan kita ketawa orang, tu dia apa? Nak berubah. Janganlah. Kadang-kadang kita mengketawakan orang, mentertawakan orang, tak ada hikmah.
Dia kena ada banyak-banyaklah cara. Nasruddin Razak mengatakan hikmah kurniaan Allah terhadap seorang hamba berupa kemampuan menangkap sesuatu secara ilmiah dan falsafah. Maknanya satu anugerah, reward daripada Allah kepada seseorang sehingga dia boleh tangkap, dia boleh jelma, dia boleh adaptasi, dia boleh ambil. Untuk apa? Secara saintifik, secara pengajaran daripada sesuatu itu dia ambil. Dia boleh tangkap berlaku banjir, dia dah ambil satu hikmah di situ apa. Berlaku musibah, dia ambil sesuatu yang Allah Ta'ala bagi pada dia, dia ambil satu pengajaran secara ilmiah, secara falsafah, secara kita kata ada hujah, ada dalil. Dia ambil pengajaran sesuatu yang dia sesuaikan dalam kehidupan. Lepas kita tengok ini, Alhamdulillah. Kena ujian ini, Alhamdulillah. Maknanya dia sentiasa dalam keadaan positif. Dia ambil sudut positif. Susah pun dia ambil positif, senang pun dia ambil positif. Maka itulah orang yang berhikmah. Berhikmah. Seterusnya, hikmah ini adalah dakwah dengan memperhatikan situasi. Tengok situasi, keadaan sekarang, current situation. Apa isu sekarang? Apa kondisi sekarang? Keadaan sekarang. Apa yang masyarakat perlukan? Apa yang jamaah nakkan? Apa hasrat daripada orang taman ini? Kan? Jadi itu yang kita cuba bawa. Contoh peniaga lah, peniaga. Kalau kita tengok peniaga, musim raya, kuih raya. Musim tak raya, buat cara tak raya. Ada je projek dia tu, ada je, tukar. Jadi dalam setahun tu 2, 3, 4, 5, 10 agaknya berlainan jenis yang dijual. Tapi ikut peristiwa lah, ikut kronologi yang dijual. Okey, sama, pemborong yang sama, tetapi dia pelbagaikan. Itu bijak ambil peluang. Maka dia tengok situasi dan kondisi sasaran dakwah. Maknanya orang yang kita dah dakwah tu macam mana? Orang susah ke, orang miskin ke, nampak dia sembahyang ke tak, dia puasa tidak, macam mana kehidupan dia. Dia ni golongan bangsawan ke, ini golongan ahli politik ke, ahli ekonomi ke, ahli falsafah ke, atau macam mana, cikgu ke, lawyer ke, engineer ke, agamawan ke. Tengok keadaan yang kita nak sampaikan itu, orang yang kita nak sampaikan. Dengan menitik beratkan kemampuan mereka sehingga dalam menjalankan ajaran Islam tidak terasa terpaksa atau keberatan. Dia tak rasa dia buat itu menyebabkan dia kenapa laku. Kita nak tengok masyarakat kita bayar zakat, maka dia dapat bayar zakat dengan rasa senang hati. Ini satu tanggungjawab, satu perintah Allah, contoh. Jadi sampai macam tu result. Maka macam mana kita nak buat? Itu soalan. Sehingga orang tu tak ada. Kita nak orang hari ni kempen solat subuh macam solat Jumaat. Macam mana kita nak buat? Sehingga orang rasa dia perlu datang sembahyang subuh berjemaah, penuh sampai ke belakang. Contoh, apakah hikmah yang perlu dibuat? Macam mana nak buat? Jadi AZK masjid surau berfikir macam mana nak buat? Macam-macam formula. Tapi formula yang paling ampuh, jangan lupa hidayah milik Allah. Buatlah apa strategi pun, kalau Allah Ta'ala tak buka pintu hati masyarakat taman kita, tempat kita, tak datang tuan-tuan. Tuan-tuan datang, ni bukan tuan-tuan nak datang. Allah bagi hidayah taufik kepada kita sehingga kita dapat datang pada malam ini. Carilah formula hebat pun, kalau Allah Ta'ala tak panggil, tak datang. Macam mana buat? Kan? Jadi hikmah. Apa hikmah kita nak buat?
ada orang kata apa ni, pengusi surau, nazim, majid, gagal. Kenapa gagal? Sebab tak berjaya mensubuhkan, menjumaatkan sembahyang subuh. Kan? Dia kata macam tu pula. Kalau macam tu Nabi-Nabi dulu gagal lagi. Dan sebab pun pengikutnya dia tak ada. Ada 2 orang, ada 3 orang, ada 80 orang. Dia lupa hidayah milik Allah. Dia pun tak minta Allah. Ingat dengan kuasa dia, dengan pengaruh dia, dengan kehebatan dia berbicara. Contoh. Itu tuan kena tengok juga. Jangan kita sebut ni tak ada strategi surau ni gini. Macam-macam ni kan. Maka kena lihat tadi ya. Syekh Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manar menyebut hikmah memahamkan rahsia dan faedah tiap sesuatu. Ada hikmah, ada faedah dia. Tiap-tiap sesuatu tu ada kelebihan. Ada yang Allah Ta'ala berikan. Jadi setiap yang berlaku Allah telah jadikan sebab musabab. Allah jadikan ada asbab. Maknanya Allah Ta'ala jadikan. Kita ambillah hikmah di sebalik tu. Hikmahnya kita dapat sembahyang, hikmahnya dapat ketenangan. Puasa, hikmahnya ketakwaan. Zakat mensucikan hati kita daripada kebakhilan. Contohlah. Banyak lagi hikmah lain kita sebut. Jadi sesuatu itu ada hikmah. Setiap sesuatu itu ada dia punya faedah. Mengingati Allah, hati jadi tenang. Contoh. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jadi hikmah. Hikmah ilmu yang sahih, benar dan sihat yang menggerakkan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Itu hikmah. Yang ada faedah, yang mendatangkan sesuatu. Berkahwin, Allah Ta'ala bagi kelebihan. Dapat anak, ada lagi kelebihan. Dapat cucu, ada lagi kelebihan. Kan? Dan setiap sesuatu tu ada yang Allah Ta'ala berikan hikmah ni. Jadi kita jangan semua pakai hikmah. Sehingga tak ada hikmah, kita pun rasa tak ada faedah. Padahal sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan ada hikmah. Allah Ta'ala jadikan babi contoh kan, ada hikmah ni. Rupanya babi ni makhluk yang semua yang berfaedah. Kan, faedah maksudnya berguna semua sekali daripada A to Z. Kan. Tapi itu yang dilarang, itulah yang manusia ambil buat uji kaji. Buatlah uji kaji benda yang halal lain banyak. Tumbuh-tumbuhan kita tak ambil yang tu juga. Mesti ada hikmah ni kita kata. Kalau tak Allah Ta'ala takkan haramkan. Nabi Adam ketika mana dilarang, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu hampiri ini pokok. Apalah hikmah dia? Iblis datang gitu. Kau nak tahu tak hikmah dia apa? Allah Ta'ala ni. Kalau kau makan ni kau akan jadi kekal. Kan? Jadi kekal. Syajaratul khuldi, pokok kekekalan. Maka makanlah juga nak kekal. Contoh. Tapi dalam kisah tu maknanya terpengaruh dengan bisikan hawa nafsu syaitan. Contoh. Muhammad Nasir dalam Fiqh Dakwah mengatakan hikmah ilmu yang sihat yang sudah dicerna dengan ilmu yang terpadu dengan rasa periksa sehingga menjadi daya penggerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, berguna. Dan kalau dibawa dalam bidang dakwah untuk melakukan tindakan berguna dan bermanfaat secara efektif. Jadi kita menyampaikan dakwah ni jangan tunggu kita meeting dulu. Kita nak, memanglah meeting kita juga, tapi mana ada perkara yang action terus, yang perlu kita bertindak terus. Kan? Ada orang nak masuk Islam contoh kan. Tunggu dulu lah 3 hari dia datang. Hari ni hari Sabtu, hari Ahad cuti, hari Isnin cuti, ni pula tunggu datang. Ada jaminan tak kalau member tu mati esok contoh kan. Jadi maknanya tak payahlah kita nak
tangguh-tangguh, contoh. Tapi kadang-kadang kita mengatakan jumpa pejabat agama, tapi pada dasarnya kita boleh je Islamkan dia dulu, lepas tu datanglah buat report seterusnya kepada pejabat agama. Itu contoh lah. Banyak lagi benda lain yang boleh bincang. Ada benda yang boleh bincang, ada benda yang boleh terus dibuat keputusan selagi tidak bercanggah dengan syariat, dengan undang-undang negara. Silakan, tak ada masalah. Macam tu tuan-tuan. Jadi maksudnya dia bertindak mengikut lunas yang dibenarkan. Dengan memahamkan rahsia faedah sesuatu, segala sesuatu dalam erti segala unsur yang berhimpun dalam melakukan dakwah. Maknanya da'inya, orang yang didakwahi, metodnya, topik apa yang kita bawa, alat apa yang kita guna, maka kita gunakan tadi. Kita bertindak, kita tahu, ini sasaran kita. Kita guna metod apa untuk dia. Yang kita berhadapan ni pakar ekonomi. Apakah metod yang sesuai? Apa isu yang kita bentangkan kepada pakar ekonomi? Sepatutnya kita bawa unsur-unsur yang melibatkan halal haram, riba, warak, tidak pastian, penindasan dalam urus niaga, contohnya. Jadi kita nak supaya dia berubah. Yang ni sastrawan negara, yang ni astronaut, sebagai contoh kan. Maka kita metod apa yang sesuai, alat apa yang boleh kita sampaikan kepada dia, macam itulah. Dan konten apa, konten isi apa yang kita nak sampaikan. Maka hikmah itu dengan pengertian amat luas, kerana itu diletakkan hikmah itu beberapa macam, beberapa jenis. Yang pertama, hikmah dalam mengenal golongan. Kita nak tahu golongan mana, kita nak kenal golongan tertentu. Jadi ada hikmah kita nak kenal, nak asimilasi, nak integral, nak integrasikan. Bila seorang membawa dakwah sudah mengayunkan langkah, bermacam corak manusia yang dia jumpa. Bila kita ada niat nak berdakwah, kita akan jumpa manusia jenis yang pelbagai. Dia akan berhadapan dengan faham-faham, pegangan tradisional yang sudah berakar umbi. Dengan setengah orang mau menolak apa yang baru. Dia dah pegang lama dah. Contoh mandi safar, dia memang itulah budaya dia, mandi safar. Kita nak bawa kata mandi safar ni tak ada dan Islam, dia tak ada jiwa. Maknanya benda-benda yang khurafat, yang tak betul. Macam di mana sebelum ni kan, yang berlaku di Palu kan, Palu, Sulawesi tu kan, budaya penggal kepala lembu buang dalam laut. Tak tahu itu apa kan. Jadi budaya-budaya macam tu kadang-kadang bukan dia tak Islam, tapi dia ini datuk aku dapat dulu, nenek aku dapat dulu. Jadi dia turun-temurun, nak ubah tak boleh. Boleh banyak kan. Dengan setengah orang yang menolak apa yang baru, dengan kegigihan orang yang ingin mempertahankan kedudukan generasi, dia punya legacy. Kalau boleh dia nak buat juga benda ni, walaupun orang lain dah terkeluar, tapi dia masih buat. Dan khawatir kalau apa yang disampaikan merugikannya. Dengan kejahilan orang yang jahil, reaksi secara jahil pula. Dengan cendekiawan yang hanya menerima sesuatu dengan hujah, keterangan yang nyata dengan orang-orang yang sangsi. Sebabkan oleh bermacam-macam pendengaran, pengetahuan yang serba macam. Ada orang kalau tak bagi hujah, dia tak nak dengar. Dia cakap dia begini-begini, tak dengar. Sebab dia mesti ada orang tu hujah.
Ada orang pula dia akan terima hanya orang yang ada pendidikan. Tengok pula level. Kalau tak ada PhD, aku tak dengar kau. Mesti ada PhD aku dengar. Ada pula. Satu pula kata, kalau kau tak lulusan pondok, aku tak dengar. Mesti lulusan pondok je aku dengar. Macam tu. Jadi, macam mana kita nak integralkan ni? Integrasikan dua golongan ini. Tradisional dengan konvensional. Begitu tuan. Jadi berdakwah kena bijak. Jangan termasuk di dalam pertelingkahan pihak yang ingin bertelingkah. Jadi kita kena waspadu. Kita mesti mengenali golongan ini. Quran sebut as-sabiqun al-awwalun. Orang awal, orang kemudian. Itu pun Quran menggolongkan. Orang awal terkenal mereka ini dengan keimanan yang hebat. Islam di Mekah pada ketika itu dalam keadaan ditindas, dipulaukan, dalam keadaan asing. Iman mereka hebat. Ketika mana di Madinah orang semua pakai Islam, jadi ramai juga orang Islam juga lah. Kan? Sebab suasana jadi tak sama. Sebab itu timbul munafik di Madinah. Kita tak dengar munafik di Mekah. Kan? Sebab apa? Dia lain golongan awal ini. Golongan yang hebat ini. Itu contohlah. Jadi tidak sama. Keimanan pun tak sama, cara pun tak sama. Maka kita nak tengok hikmah dalam mengenal golongan. Tapi jangan kita kata golongan kita terbaik. Dia tidak ada yang sempurna. Hebat macam mana kita pun, contoh kita golongan elit, profesional, semua kita ni doktor-doktor, pakar semua. Ada juga kelemahan kita yang memerlukan kepada golongan-golongan tradisional, pondok yang boleh kita pegang ambil. Sebab kita ni manusia serba kekurangan. Goal of thought yang berbeza, corak pemikiran yang berbeza, matlamat sama, tapi nak berdakwah. Kita ni nak berdakwah. Yang bergaduh tu kenapa? Ustaz, jadi ciri apa? Tengok titik perbezaan antara kita dengan dia. Di manakah titik perbezaan? Cari titik persamaan. Persamaan itu yang perlu dicari. Jadi kita pendakwah kena lihat golongan tadi itu apa approach yang sesuai. Golongan elit, golongan kaya, golongan miskin. Nabi ketika mana berdakwah pada orang-orang elit ni, datanglah Abdullah bin Umi Maktum kan. Nabi berbalik. Sebab apa? Ketika itu Nabi tengah berdakwah kepada golongan elit, ahli politik, pembesar Quraisy. Maka ditegur oleh Allah Ta'ala. Itu wahyu lah. Tindakan Nabi itu wahyu lah juga. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tapi nak ceritanya tu kan, ada pendekatan tertentu nak mengenal golongan apa yang kita nak ambil. Maka masing-masing jenis itu harus dihadapi dengan masing-masing cara yang sepadan berdasarkan tindakan, tingkatan kecerdasan, tahap level pemikirannya. Kita berhadapan dengan orang yang tak sekolah, tak sama berhadapan dengan golongan orang yang sekolah. Berhadapan dengan golongan pentadbir, tak sama berhadapan dengan golongan usahawan, perniagaan. Berhadapan dengan ahli politik, berhadapan dengan orang yang ada kuasa, tidak sama. Sepadan dengan alam, pemikiran, perasaan serta tabiat masing-masing. Kita jenis makan cencaluk, kita nak suruh makan bulu, kan? Mungkin boleh, tapi makan masa lah. Macam tu lah, pama ni. Orang Melayu kahwin dengan orang Kelantan, dulu kena ada, beli dulu. Lama-lama kasih sikit-sikit, suka pula. Dia macam tu lah kan. Sebenarnya ego je punya dia, tak ada lain. Tapi ego ni api neraka lah yang akan membakarnya. Ilmu meninggi langit,
Jawatan setinggi langit, kekuasaan. Kekayaan setinggi langit, kaya-kaya lah. Kecantikan setinggi langit, semua tu ego kita, bergaduh kita, semuanya akan dibakar. Itu je lah. Kenapa iblis dibakar? Satu, sebab ego. Ego orang berilmu, sombong dengan ilmu dia. Peranggapan tak ada orang lain tahu, aku je yang pandai. Ingat tak tentang Nabi Musa? Kan? Terpaksa dia belajar dengan Nabi Khidir sebagai contoh. Aku Nabi kot. Kan? Tapi nak ceritanya tawaduknya Nabi Musa belajar, tidak ego. Macam tu. Jadi hikmah pertama ni kita nak kenal golongan. Yang kedua, mampu memilih saat harus, bila kita nak cakap, bila kita diam. Itu hikmah. Orang tanya kita, semua nak jawab, tak payah tuan. Ada orang tanya 10, satu jawab, yang lain tuan diam, buat tak tahu. Orang kata apa, dia tak tahu. Buat tak tahu sudah. Bukan urusan kita. Bukan semua perkara kita kena jawab. Kan? Yang kita jawab, dan kita tahu jawapan ni agak sensitif sebagainya, kita pun diam juga. Sebab tak kena tempat kita menjawab. Kita kena tahu bila masa kita nak jawab, bila masa tak payah jawab, dan bila masa buat tak tahu je. Tapi kalau melibatkan itu, melibatkan nyawa, menyebabkan rosaknya akidah, itu pun jawab dengan keadaan yang tuntas lah. Jadi semua tu diambil kira lah. Nabi sangat bijaksana dalam kemampuan bila harus berbicara dan bila harus diam. Antara lain ketika beliau menerima perintah surah Asy-Syura ayat 214, kemudian beliau mengumpulkan anggota keluarganya. Dan kemampuan ini sekali dalam usaha dakwah, iaitu menghindarkan seorang pendakwah daripada memakai kata-kata cara seperti ayam gadis bertelur, rintang berpokok sepanjang hari, tenaga terbuang-buang sedangkan hasilnya tidak seberapa, malah sering kali negatif. Contohlah dia sebut sini lah, telur sebiji bising sekampung, maka dapat negatif pula. Jadi kita nak berdakwah, jadi kita bukan semua perlu cakap, diam itu pun dakwah. Kan? Maknanya Nabi pun sebut, dia sebut cakap yang baik ataupun diam. Diam. Jadi ini perlu kita latih diri kita, latih. Sebab kita tahu. Jadi apabila orang tanya, kita nak jawab. Tapi sebenarnya lingkungan kita je, kawasan kita je, tapi jawapan kita tu tak sesuai untuk negeri sebelah. Contoh, kita pula buat live, kan? Macam dengan buat live. Jadi ada orang tak berapa kena. Jadi ada perlu masa kita menjawab. Ini kita sebut dalam aspek kehidupan pergaulan ni. Tapi kalau kita ni kena sebab kuliah, mengajar, dia lain. Dalam mengajar tuan, kita dibenarkan untuk yang penting mad'u kita faham. Buatlah macam ni. Selagi tidak melanggar hukum syarak lah. Ada ketegasan. Kalau kita contohnya nak lahirkan tentera, tuan kena pijak kepala, weather boleh tentera. Kan, pumping sampai 2 kali, weather. Berjemur tengah panas lagi 4 jam. Kan, nak design, nak bentuk jadi tentera yang hebat. Ada latihannya, ada fizikalnya, ada kekuatan rohani. Itu kita kata mendidik. Macam tu dalam kuliah. Kuliah ni mendidik. Kuliah ni dalam bentuk untuk kita nak transfer knowledge kepada mad'u kita, kepada orang yang mendengar. Jadi ada kalanya penegasan, ada kalanya sentak gitu. Ada kalanya guna bahasa bombastik, ada kalanya guna bahasa yang biasa-biasa. Tengok taraf level
mana kita sasaran kita. Okey, itu yang kedua. Jadi hikmah ni mampu pilih cakap bila, diam bila. Yang ketiga, hikmah dalam mengadakan pemikiran mencari titik pertemuan dan sebagai tempat bertolak untuk maju secara sistematik. Macam mana kita nak cari titik pertemuan? Kita memang dengan dia memang tak boleh gaduh je. Cari benda yang sama. Oh, kebetulan dia suka bowling lah. Kita pun bowling. Nak? Dalam bab bowling, okay, kita bersatu. Dalam bab lain, jangan masuk campur. Kita politik A, dia politik B. Tapi bab bowling nombor 1. Join lah sekali bab bowling. Tidak bergaduh kan. Jadi kena jaga lah itu. Cari titik persamaan. Cari titik persamaan. Jangan kita cari titik perbezaan. Kalau suami isteri tu cari titik perbezaan, oh banyak sangat lah. Tapi cari benda yang baik. Isteri kita pun dah melahirkan anak untuk kita kan. Carilah benda-benda baik. Renung balik kan, fikir balik. Jangan disebabkan tertumpah garam nak bergaduh, nak cerai. Contohlah. Carilah titik persamaan yang banyak-banyak dibuat baik kita tu. Carilah titik persamaan. Contohnya itulah. Macam itulah dalam kehidupan kita. Tapi nak cari persamaan tu payah. Kalau kita nak perbezaan. Cari perbezaan, dapatlah perbezaan. Cari persamaan, dapat persamaan. Jadi pendakwah carilah persamaan. Kita ni apa persamaan kita? Nak ajak kepada Allah. Okey? Nak mencari keredaan Allah. Okey, betul. Kan? Jadi yang kita bergaduh ni pasal apa? Oh, pasal ni Ustaz. Pasal tu. Oh, tahlil. Kalau buat tahlil ni genap. Bila pula Nabi kata tahlil genap? Contoh dah kan. Jadi kena kupas secara ilmiah. Jadi bila pandai lah benda tu ada pandangan kan. Nama bertahlil la ilaha illallah. Jadi jelas dah zikir kepada Allah. Cuma saya tak pasti cara. Cara kita boleh bincang. Yang dia tak pasti tu cara. Yang benda dia buat tu betul. La ilaha illallah. Tahlil tu la ilaha illallah. Oh, cara dia tak boleh lah baca ramai-ramai. Jadikan kenduri Jadi kita boleh cari titik persamaan tuan-tuan ni. Kenapa kita nak cari titik persamaan? Supaya kita ni maju ke depan. Kita bergaduh sama orang Islam, musuh tikam belakang. Kan? Sebab kau ni Islam tak kira Islam BCD ke ABCD ke, yang penting kau ni orang Islam, musuh kami, orang kafir kata lah. Jadi kita yang rugi tu, orang lain bersorak, kita bergaduh kan. Isunya apa? Isunya buruk. Bukan melibatkan orang murtad. Nak gaduh tu kalau kita pasal orang murtad ke, orang berzina ke, orang minum arak ke kan. Ini isu yang buruk yang boleh buat, tak boleh buat. Benda buruk. Ini contoh tu tak saya beritahu supaya fikir benda besar. Pendakwah ni dia mesti berfikir yang besar. Jangan jiwa kecil. Jiwa besar. Saya sebut kita ada 8 bilion, 2 bilion orang Islam. Daripada 2 bilion kita tak tahulah masih berapa banyak masuk syurga tapi hisap. Ataupun semua masuk neraka dulu lepas tu baru masuk syurga. Itu hebat juga tu. Tapi yang confirm 6 bilion tu kalau mereka mati tidak beriman kepada Allah, kekal dalam neraka. Apa tanggungjawab kita nak tarik 6 bilion itu? Itu persoalan daripada kita. Kita nak bergaduh pasal furuk ini, apa cerita? Kan? Ini sebab saya sebut tuan supaya kita besarkan kita punya matlamat. Baulah cabaran itu kecil. Maka sudah menjadi manusia pada umumnya sukar menerima pemikiran yang baru yang dirasakan sebagai pemikiran asing sama sekali. Orang lebih mudah menerima, sekurang-kurang lebih memberi minat dan perhatian pada sesuatu yang ada sangkut paut dengan apa yang sudah ada dalam akal fikirannya dan perasaan. Kalau kita dah pernah dengar, kita dah pernah duduk, dah pernah berjumpa, mudah untuk kita berjumpa balik dan untuk kita berpaut
kan? Berbanding tak pernah dengar ni falsafah ni, kan? Jadi kita tak boleh nak bersatu, kan? Orang lebih suka kalau ada history dia, ada sejarah ni, menyebabkan dia mudah, kan? Bertemu, Seorang pendakwa memerlukan kontak dengan alam pemikiran mereka yang dihadapi. Dia menjiwai masalah menemu. Dia tahu masalah orang sini apa yang diperlukan. Sebab itu kena buat sendiri, soal sendiri. Kalau orang buat tesis ke, belajar ke, kan, orang akan buat problem statement. Apa masalahnya ni? Masalah kajiannya apa? Oh, masalahnya ini, hipotesis ni, dia ada masalah. Maka buat sendiri, nak selesaikan masalah itu, kan? Nak selesaikan masalah. Kenapa jemaah ni tak datang ke sebuah masjid? Kita pun buat sendiri. Oh, saya tak parti dengan Pak Imam, saya tak parti, banyak pula tak parti dengan Pak Imam, dengan Tok Siap. Dia tak parti dengan bangunan surau, masjid begini, saya nak masjid begini, contoh, kan? Kita cari solusi. Maknanya pendakwa kena menjiwai menemu. Tengok, daripada situ baru kita cari titik pertemuan. Yang kita nak bergaduh tu kenapa? Tapi kan bergaduh lebih baik daripada nak bersatu. Orang ini kan, benda boleh bincang, boleh, benda tak boleh bincang, kenapa nak berbincang je tu lah. Lebih baik gaduh tu. Orang kata boleh, benda boleh bincang, kenapa nak gaduh? Istilah kita kan. Tapi tak bergaduh tu lagi sedap. Sensasi, kontroversi, Maka untuk itu harus mengetahui bahan apa yang ada, harus pula dia menjangkauinya. Dengan demikian dia membangkitkan minat yang diperlukan guna selanjutnya menggerakkan daya fikiran dan bersangkutan. Jadi kita dah tahu masalah dia, apa yang diminat, apa yang disuka, apa yang dia nak, kan? Maka kita carilah solusi kepada masalah yang dihadapi. Oleh kerana itu, selama sikap golongan yang dihadapi oleh Islam itu tidak atau belum dipengaruhi oleh permusuhan yang terbit daripada hawa nafsu dalam berbagai bentuk, tentulah seorang dakwah itu dapat memberi bahan, di antaranya apa-apa yang hidup dalam pemikiran mereka, yang dapat dipergunakan sebagai titik pertemuan. Kalau ada hawa nafsu, tak akan jumpa titik pertemuan. Itu pun. Tentang kenapa kita bergaduh? Sebab ada hawa nafsu. Hawa nafsu ni dalam dia ego, sombong. Dia rasa aku yang berkuasa. Aku siapa? Aku Nazir kot, aku pengerusi kot. Aku Pak Imam kot. Jadi yang kau jemaah biasa, kau dengar cakap aku. Macam tu lah, kan? Maka takkan dapat titik pertemuan. Sebab apa? Ada ego, ada nafsu dekat mana. Itu masalah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wallahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sama sikit tadi. Tadi yang ketiga kita kata hikmah, kita cari titik pertemuan. Yang keempat, hikmah tetapi jangan sampai melepaskan sebuah acuan keimanan. Kita kata tadi, berdakwah ni kita tekankan cari titik persamaan, tapi jangan sampai kita mengorbankan perkara asas, perkara pokok. Contoh orang kafir, Wahai Muhammad, besok kami sembah agama kamu, lusa kamu sembah pula agama kami. Itu kan kita nak cari titik persamaan dengan orang kafir. Contoh orang kafir ni mungkin mereka ini meletakkan keadilan di dalam kepala, kalau ada lah, dan meletakkan aspek kemanusiaan, kan. Tapi jangan sampai nak cari titik persamaan semua terpaksa gadaikan. Hari ni pergi tekpekom, esok datang ke masjid. Maka jelas lakum dinukum waliyadi. Jangan masuk campur agama kami, kami pun tak masuk campur agama kamu. Maka jangan tentang kita dakwah, kita mencari titik pertemuan sama. Hari ni kita lawat gereja, besok mereka lawat masjid. Nak cari titik pertemuan. Tak betul. Jangan gadaikan prinsip masing. Jangan bersekongkol dengan nak cari titik pertemuan, nak cari titik persamaan sehingga gadaikan prinsip. Itu tak betul. Maka ini perlu dilihatlah konteks. Tentang Ustaz sebut cari titik pertemuan dengan bergaduh-gaduh, akhirnya sekali duduk dalam tangki tai. Contoh. Maka kena jelas tu. Yang kelima, hikmah dalam memilih dan menyusun kata-kata yang tepat. Orang Melayu ni terkenal dengan pantun, sajak, puisi, gurindam, seroka macam tu. Itu kata-kata yang indah, yang hebat. Kita tak payah anak ni. Saya tengok Dato' Badri Syam, kan, dia bercakap penuh dengan kata-kata yang hebat. Hikmah. Dan kata-kata hebat Al-Quran. Hikmah Quran itu hikmah.
Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang bijaksana. Quran itu hikmah. Kata-kata Quran itu semuanya jamin paling hebat. Dia mukjizat. Maka kita lantunkan ayat Quran. Betul Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Walawak, lawak yang benar. Jangan lawak direka-reka. Jadi dia lain. Jadi kita, hikmah kita susun kata-kata yang comel. Kita boleh pilih kata-kata tu. Apabila orang bertanya, kita boleh jawab berisi A, B, C. Yang menyakitkan hati, yang terus dan menyenangkan hati. Boleh pilih. Susah kan? Kaulan syadidah, sadida ini kaulan sadida ni kata yang lurus, tidak berbelit-belit. Orang kata macam spin lah. Spin ni basuh ni. Kita pintal kona. Dalas tak tahu dia pangkat. Kan? Orang tanya A, jawab B, jawab C. Maknanya terus je lah jawapan itu. Tak payah kita nak S panjang je lah. Itu maknanya kaulan tidak berbelit-belit. Kata yang benar keluar daripada hati yang suci, diungkapkan dengan secara sedemikian rupa sehingga tepat mengenai sasaran yang dituju, sehingga panggilan dakwah sampai mengetuk kepada akal dan pemikiran kalbu yang kita hadapi. Direct. Kan Nabi bila orang tanya, ya Rasulullah, adakah kau sayang aku? Daripada Abu Bakar. Nabi kita Abu Bakar. Kalau tidak, terkasihlah kawan tu kan. Dan kita tak Abu Bakar lah yang lebih aku cintai. Kan? Maksudnya terus terang kita tak nak, kita jaga hati. Jelas banyak hipokrit lah kan. Ini kena digerak macam tu kan. Dan banyak lagi dari Quran pun ada cerita sehingga Allah Ta'ala cerita Nabi Musa pergi kepada Fir'aun pun dengan kata layyinan, qawlan layyinan, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua, siapa dia? Musa yang Harun, kepada Fir'aun, katakanlah kepada berdua itu qawlan layyinan, bicara kamu berdua dengan lemah lembut. Itu Fir'aun, Maha Fir'aun. Kenapa Maha Fir'aun? Sebab dia mengaku dia Tuhan lah. Kenapa cakap macam tu? Mudah-mudahan dia beringat dan dia takut. Jadi macam mana jahat pun orang tu, kita kena cakap dia lemah lembut. Orang lembut dia lain. Maka kaulan layinan seperti yang dibawa oleh kata pembawa risalah Musa AS, iaitulah berkesinambungan, mengetuk otak dan hati. Kaulan layinan ya. Dan mengandung unsur tabsyir, berarti gembira, pembuka kepada apa yang dibawa kebahagiaan. Di samping tidak mengurangkan unsur inzar, peringatan. Maknanya kita cerita lah, cuma kita ni nada intonasi kita. Kita bercakap daripada 1 hingga 10, suara kita kat mana? 5 ke 6 ke 10 tu ataupun kosong, tak dengar langsung kan? Kita tengoklah dia punya tingkat suara sesuai masa bila. Jangan suara pemberita, saya melaporkan daripada bilik berita TV3, sama suara dia sama kan. Jadi kena tengoklah. Okay, seterusnya hikmah yang ke-6, hikmah dalam cara perpisahan. Yang mana dakwah pada saat menghadapi konfrontasi pemikiran bertolak ke belakang dengan madhab tadi kan, sehingga menimbulkan perdebatan yang panjang. Satu topik yang dibawa,
kepada dalam isu yang kita bawa, maka berlaku perdebatan. Sekalipun tidak ada titik pertemuan antara keduanya, kita bawa bahaskan. Satu nak poligami, satu tak nak poligami, contoh. Maka tak ada kesudahan tu. Macam mana nak buat? Maka dai harus pandai mengakhiri perdebatan dengan perpisahan yang justru merangsang dilanjutkan mujadalah pada waktu yang lain. Maknanya dia buat satu konklusi yang boleh dibahaskan ataupun continuously pada masa akan datang. Jangan disebabkan itulah kali terakhir dan datanglah blacklist, engkau tidak lagi dijemput. Kan? Pengajar kata minta maaf halau terus malam ni. Kan? Sebab tu cara perpisahan majlis itu, maka hikmah sebenarnya itu, maka perlu di-clearkan supaya jangan berlaku ketegangan. Jadi banyak tu kan. Jadi saya rasa sambunglah kemudian hikmah seterusnya. Dan 6 perintah ulang balik. Pertama, hikmah kita nak kenal golongan. Yang kedua, kita hikmah bila kita nak cakap, bila kita nak diam. Yang ketiga, hikmah kita nak cari di mana titik persamaan. Yang keempat, hikmah jangan mengorbankan prinsip dan dasar agama. Hikmah ini. Yang kelima, hikmah dalam menyusun kata-kata. Masa bila kita nak keluarkan kata-kata sesuai. Dan yang keenam, macam mana perpisahan yang kita lakukan itu macam mana, sesuai ke tidak, kan endingnya kan. Jadi wallahualam itu saja yang baik itu Allah dan mazkur masdi. Maaf terjadi bicara terkasar bahasa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana kama rabbawna shighara wa litanbis wal mu'minina wal mu'allimina wal mu'allimat. Alhamdulillah rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan subhanallah bihamdika syadana kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.